RM500,000 diperuntukkan kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perak sebagai persediaan menghadapi banjir. Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah telah bersedia dengan laporannya. Baik, silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sejumlah RM500,000 diperuntukkan kerajaan Perak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri sebagai persediaan menghadapi banjir di negeri ini. Esko Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat Negeri, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin berkata, peruntukan meliputi keperluan asas itu akan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan sementara PPS di daerah yang terjejas. Menurutnya, keperluan asas tersebut meliputi selimut, tikar, penjagaan diri dan barang-barang lain bagi memberi keselesaan kepada mangsa-mangsa banjir di PPS berkenaan. Mereka yang berada di pusat pemindahan sementara ini, insya-Allah kebajikan mereka akan dijaga dengan sebaiknya sebagaimana sekarang ini dan juga akan datang kerana pengerusi orang kata jabatan kuasa bencana di setiap daerah itu pegawai-pegawai daerah memang bekerjasama dengan baik dengan JKM, APM dan juga pihak-pihak lain yang juga menjaga kebajikan makan dan minum bukan sahaja kepada mangsa banjir tapi juga pada para petugas. Beliau merasmikan Kembara Prihatin Negara KPN peringkat negeri Perak di Pejabat Daerah dan Tanah Kampung Gajah di Kampung Gajah. Tiada kompromi terhadap mana-mana majikan yang didapati melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446. Menurut Pengarah Standard Perburuhan Jabatan Tenaga Kerja JTK, Muhammad Asri Abdul Wahab, setiap majikan perlu memohon perakuan penginapan untuk memastikan mereka sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tambahnya lagi, untuk penginapan pekerja, majikan juga perlu melantik seorang penyelia bagi memantau dan menguruskan hal berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja. Mulai sekaranglah kita katakan bahawa kita akan kuatkuasakan sepenuhnya Akta 446. Maknanya kalau kita pergi ke tempat-tempat pekerjaan, ke penginapan pekerja, kalau kita dapati melanggar Akta 446 ni, kita akan terus buka kertas siasatan. Kita akan bawa majikan ni ke pengadilan, biar mahkamah putuskan. Beliau berkata demikian selepas operasi Akta Penginapan Perumahan Kerja Semenanjung Malaysia di Asrama Pekerja Syarikat Sarung Tangan terkenal di Ipoh yang mana turut dijalankan serentak di 4 lagi negeri iaitu Negeri Sembilan, Johor, Kelantan dan Kedah. Seramai 20 anggota penguatkuasa JTK dan Jabatan Kesihatan Negeri menyertai operasi tersebut. Dalam operasi tersebut, pihaknya telah mengarahkan syarikat tersebut mengambil tindakan segera termasuk memastikan bilangan penghuni di 13 unit penginapan yang disediakan oleh mereka dipatuhi. Sekiranya gagal, mereka boleh didenda sebanyak RM50,000 untuk setiap kesalahan. Lebih 100 buah rumah di sekitar Ipoh menerima bantuan daripada Bakti Gemilang Perak. Ia bertujuan bagi membantu meringankan beban golongan yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Pengerusi Bakti Gemilang Perak, Muhammad Khalish Nanta Rajendran berkata, sebagai anak muda, beliau terpanggil untuk membantu golongan memerlukan melalui sumbangan-sumbangan dana dari kerajaan negeri, syarikat korporat dan individu. Dia tidak semestinya kita berpaut sepenuhnya pada satu pihak saja untuk mendapatkan saluran bantuan dan sebagainya. Ada pelbagai pihak yang sudi membantu. Macam dalam persatuan kami sendiri, semua sumber yang kami dapatkan pada untuk kali ini untuk kita memberikan sumbangan adalah daripada pelbagai pihak. Orang korporat, ada orang politik, ada orang swasta, ada yang dia orang bagi duit sendiri ni, family kita sendiri, ahli-ahli kita sendiri, ada yang nasi ni pengusaha nasi itu sendiri bagi. Sementara itu, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur dengan bantuan tersebut yang mampu meringankan beban mereka yang terjejas, terutama dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tak PKP tu memang saya susah sangatlah, susah nak cari pendapatan sebab saya
dapatkan pendapatan tu daripada kedai-kedai makan. Saya supply barang-barang kampung, saya kampung lah. Macam tu lah. Bila PKP start, first PKP tu memang teruk sangat lah. Suka tu memanglah suka kan. Sejak Pakcik dah sakit tu, tak adalah bantuan mana-mana kan. Cuma bantu mak je lah. Itu je lah sukanya. Harapkan anak-anak bagi duit belanja itu je lah. Tak ada apa. Dengan PKP ni, dengan COVID ni susah jugalah anak nak kerja kan. Diorang dah tak ada, kilang semua dah tutup. Tak ada kerja lah. Kerja kedai je lah. Sekian paparan berita dari Perak. Kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Nasrik.